Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, mudah-mudahan dipermudahkan urusannya pada hari ini dan hujung minggu ini. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada sebarang penyakit dan wabak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam ruang online, dalam platform Facebook video. Pada perkongsian saya yang lepas, saya ada kongsikan berkenaan dengan COVID-19 muhasabah, 5 poin muhasabah. Dan pada video yang lepas saya ada janjikan kepada anda, bagi siapa yang untuk menonton, tentang saya ada kongsikan kepada anda dan janjikan kepada anda tentang apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan sewaktu berada di rumah. Kemungkinan anda yang sedang menonton ini sedang berada di rumah, sama ada baru balik kerja ataupun belum mulakan kerja ataupun dah malam, ataupun anda sedang menonton ini sedang serve SHN, stay at home notice, kerana anda keluar negeri pada 14 hari bulan onwards, ataupun macam saya lah, kena work at home, kita kena kerja daripada rumah kerana masjid belum lagi buka. So kita ambil kesempatan kat sini, Alhamdulillah, dengan ada kemudahan-kemudahan teknologi dan juga alat-alat untuk kita bertemu dalam ruang virtual. Saya akan sambunglah dan saya akan menepati janjilah apa yang telah saya janjikan dulu. Baik, sebelum kita nak bincang tentang apa yang boleh kita lakukan kat rumah, kita patah balik, kita renungkan apa sebenarnya matlamat rumah, apakah peranan rumah, apakah rumah itu hanya sekadar tempat tinggal kita, tempat tidur kita, ataupun rumah itu sebagai memberikan shelter, memberikan perlindungan daripada sebarang kecelakaan ataupun daripada dizalimi harta benda kita, nyawa kita. Apakah rumah setakat itu sahaja? Apakah rumah macam hotel? Apakah rumah ada peranan yang penting diletakkan dalam Islam? Ini penting ni kita tahu. Once kalau kita tahu peranan rumah ni dalam Islam, insya-Allah sebagai penghuninya kita akan cuba untuk semarakkan atau imarahkan. Kita selalu dengar word imarah masjid. Rumah pun harus dan perlu diimarahkan, perlu dihidupkan suasana Islamnya, perlu dihidupkan, disinari dengan nur-nur dan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah sebenar rumah? Rumah ini dalam Islam salah satu daripada keperluan asasi, dan dia bukan sahaja untuk orang Islam tetapi untuk manusia. Rumah adalah shelter yang diperlukan untuk semua orang, dan dia merupakan keperluan asasi yang dipandang baik oleh Islam. Sebab itu banyak juga di dalam sunnah-sunnah baginda Nabi SAW ada panduan kenabian tentang bagaimana kita nak hidupkan rumah. Sebagai contoh, sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud perumpamaan rumah yang ada zikrullah ataupun ada mengingati Allah dengan rumah yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ialah umpama hidup dan mati. Umpama yang berzikir, yang ingat Allah, penghuninya menghidupkan ibadah, semua family membersnya ada taqwa, maka ibarat seperti hidup. Dan rumah yang tidak dihidupkan dengan ingatan Allah, dengan zikrullah dan sebagainya, ibarat mati, tak ada soul ataupun tak ada spirit. Yang ada hanya barang-barang perkakas, furniture yang cantik itu sahaja. Nampak? Dan ada panduan kedua, Nabi SAW mengatakan juga, jangan jadikan rumah kamu itu bak kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kamu ibarat kuburan. Kerana apa? Kerana tak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Maka kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran di dalam rumah, bacalah surah Al-Baqarah, kerana syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Baik, dua hadis ni sebagai contoh permulaan saya bagi nak terangkan kepada kita, rumah ni sebenarnya dia ada keistimewaannya. Rumah ni ada tujuannya, ada expectationnya daripada kita. Dan di dalam rumah ada keluarga ataupun ada satu keluarga lah,
paling kurang ada sebuah keluarga yang menetapnya. Keluarga ini terdiri daripada ibu, ayah, anak ataupun atuk, nenek. Jadi orang-orang yang menetap di dalamnya itu dia yang menyebabkan rumah itu sama ada hidup ataupun tidak. Yang mencorakkan rumah tu, yang menyebabkan rumah tu rumah ataupun tidak adalah orang-orangnya. Yang menjadikan rumah itu rumah adalah orangnya, dan yang menjadikan rumah itu bukan rumah pun orangnya juga. Walaupun pernah dengar kod ni, tapi boleh juga diaplikan di dalam rumah-rumah kita. Ya, jadi yang pertama, rumah itu adalah tempat kita mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta di dalam Al-Quran, rumah juga dipanggil, hatta di dalam bahasa Arab, selain daripada perkataan rumah itu baitun, rumah juga dipanggil maskanun, maskan, mim sin kaf nun. Dan maskan ini diambil dari perkataan sakana. Sakana ini maksudnya ialah ketenangan. Ketenangan. So maskan, tempat kita meraih ketenangan. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang berada di dalam rumah tu, ataupun kita sendirilah yang membina, mencipta ketenangan tersebut. Dan akhir sekali ketenangan itu juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Sebagai contoh, firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu diciptakan kepada kamu pasangan hidup, litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi tenang bersamanya, tenang dengannya. Litaskunu, ini perkataan dia, sakana, litaskunu, semoga kamu wahai suami ataupun isteri mendapat ketenangan daripada pasangan hidup kamu yang telah Allah ciptakan buat kamu. Nampak? Jadi tempat meraih ketenangan adalah dalam rumah, environmentnya, dan orang yang menciptakan ketenangan tu sebenarnya orang. Dia yang menyebabkan ketenangan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya memang datang daripada Allah, tapi kitalah yang usaha untuk ciptakan ketenangan. Litaskunu ilaiha, itu peranan suami dan isteri untuk mencipta, menjadikan dirinya itu sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi pasangan hidupnya. Jadi bila orang tu balik ke rumah, dia akan rasa tenang nampak wajah isterinya walaupun pakai kelawar, ataupun si suaminya itu balik kusut masai, bau busuk, tetapi isterinya rasa tenang dengan dia kerana tahu ini adalah suami aku yang memberikan nafkah kepadaku, memberikan kasih sayang kepadaku, memberikan segalanya lah. Bila aku kebutuhan, keperluan, dialah yang memberikan. Dia telah kerja keras dan aku rasa tenang kepadanya di dalam rumah. Ya, baik, itu yang pertama. Dah 8 minit, insyaAllah lagi 2 minit je. Jadi itu yang pertama, diharapkan daripada rumah ini sumber ketenangan. Dalam Islam, rumah itu mesti sumber ketenangan bagi penduduk-penduduknya. Jadi seorang yang duduk di dalam rumah tadi, kita kena identify siapa ketua. Siapa ketua rumah? Ketua rumah tangga siapa lagi kalau bukan suami? Dah jadi suami orang, ketua rumah tangga. Ketua rumah tangga maksudnya dia bertanggungjawab untuk memastikan kerukunan dalam rumah itu ada, memastikan kebahagiaan, ketenangan, sakinah itu turun dalam rumahnya, memastikan dirinya berkhidmat, berbakti, mencurahkan kasih sayang supaya memberikan ketenangan kepada orang-orang bawahnya, memberikan ketenangan kepada isterinya, memberikan ketenangan kepada anak-anaknya, memberikan ketenangan kepada ibu dan ayahnya kalau ibu dan ayahnya ada di rumah. Sebab itu peranan suami sangat besar, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Yang memainkan peranan ini adalah suami yang pertama, ya. Baik, itu yang pertama, iaitu untuk mendapat ketenangan. Insya-Allah, bagaimana kita nak jadikan rumah kita itu tenang? Bagaimana nak menghidupkan rumah kita supaya tidak jadi seperti kuburan, akan dikongsikan pada bahagian yang kedua, insya-Allah, dalam perkongsian saya selanjutnya tentang perkara-perkara yang boleh mengundang keharmonian, ketenangan dan keindahan di dalam rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mufti.